Antara paparan menarik hari ini, pengecualian cukai pintu di Selangor perlu dimohon. Proses tukar kerajaan cukup merugikan negara. Mahathir lebih dahsyat. Rumah di Kampung Baru, Kampung Melayu dan Kampung Nelayan di Selangor tidak lagi secara automatik dikecualikan daripada cukai tafsiran atau cukai pintu mulai tahun ini. Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Ngasudin berkata, pemilik rumah di kampung-kampung ini sebaliknya perlu memohon pengecualian jika mereka layak untuk mendapatkannya. Syarat untuk layak mendapat pengecualian ialah pemohon terdiri daripada warga negara Malaysia yang menetap di Selangor, mempunyai hartanah di kampung yang berkeluasan di bawah 2,000 kaki persegi dan mempunyai pendapatan isi rumah tidak melebihi RM5,000 sebulan. Kerajaan Selangor sebelum ini mengecualikan kampung-kampung ini daripada cukai tafsiran dari 2016 hingga 2023. Bagaimanapun, bantuan seumpama itu kini hanya akan diberikan secara bersasar kepada mereka yang memerlukannya. Katanya, makin tidak menepati syarat, kita akan kenakan bayaran cukai tafsiran mulai tahun ini juga. Juga menyebut memandangkan cukai tidak dikutip di kampung-kampung tersebut selama 8 tahun. Majlis Tempatan akan menghantar notis fizikal kepada penduduk pada akhir bulan depan. Menurutnya, mereka yang layak mendapat pengecualian mempunyai tempoh 3 bulan hingga akhir Mei ini untuk memfailkan rayuan. Sementara itu, tambahnya pengecualian untuk perumahan kos rendah di negeri ini akan dikekalkan. Perubahan kerajaan sebelum sesuatu penggal Parlimen berakhir hanya akan menyebabkan kerugian kepada pelbagai pihak termasuk negara. Tita Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, ahli politik, dinasihatkan agar menumpukan perhatian dan berusaha ke arah mewujudkan keharmonian kaum, meningkatkan ekonomi dan pembangunan negara. Titah baginda, pertukaran kerajaan bukan perkara mudah kerana ia menyebabkan kita, rakyat dan negara mengalami kerugian kewangan, kerugian masa. Saya tidak mahu menuduh mana-mana parti politik, tetapi pengalaman menunggang kerajaan adalah satu proses yang cukup merugikan negara. Kita sudah ada proses demokrasi bertulis yang menyatakan setiap 5 tahun kita ada pilihan raya umum. Jadi biarlah sekurang-kurangnya 4-5 tahun berlalu untuk kerajaan mentadbir, bukan hanya 1 atau 2 tahun untuk berubah sewenang-wenangnya. Pada masa sama, baginda yang akan mengakhiri khidmat sebagai Agung ke-16 selepas dilantik ke jawatan itu pada 31 Januari 2019 turut menyentuh mengenai ura-ura berlaku sekali lagi perubahan kerajaan di luar pilihan raya. Menyentuh mengenai langkah Dubai, baginda bertitah, proses demokrasi mesti dihormati oleh semua pihak. Langkah Dubai merujuk kepada dakwaan komplot untuk menggulingkan kerajaan, membabitkan pemimpin Perikatan Nasional dan beberapa ahli parlimen kerajaan yang dilaporkan bertemu di UAE. Walaupun Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkannya berdasarkan laporan risikan, pemimpin PM menafikan kewujudan komplot sedemikian. Sementara itu, Al-Sultan Abdullah turut memberi amaran agar semua pihak tidak menghakimi kerajaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan tahun pertama kerajaan perpaduan mentadbir negara. Pada masa sama, baginda mengingatkan kelemahan di sana sini memang tidak dapat dielakkan. Titah baginda, apa yang penting ialah kerajaan pimpinan Anwar cuba memperbaiki kelemahan itu. Kita tahu ada banyak perancangan, plan A, B, C, D dan mungkin juga ada dasar yang mungkin tidak popular. Kadang-kadang kerajaan terpaksa membuat keputusan yang kurang popular demi kebaikan negara pada masa hadapan. Saya harap kerajaan terus memberi kefahaman kepada rakyat di luar sana. Al-Sultan Abdullah juga bertitah menceritakan pengalamannya semasa PRU ke-15 sambil menzahirkan bahawa satu-satunya hasrat baginda adalah untuk melihat sebuah negara yang stabil dan berjaya. Titah baginda, jadi apa tiba pilihan raya ini, saya mahu keadaan harmoni dalam negara kita. Ia harus bermula di parlimen sendiri. Kita tidak boleh terus berjuang atau berfikir secara berbeza. Kita mahu memajukan negara kita, memperbaiki nama baik negara kita. Satu-satunya hasrat saya ialah jika boleh semua pihak membentuk kerajaan yang kuat dan kukuh supaya kita dapat terus membangunkan sebuah negara yang stabil dan berjaya. Keputusan PRU ke-15 pada 2022 menyaksikan situasi parlimen tergantung dan negara terperangkap dalam kebuntuan politik selama 5 hari apabila tiada mana-mana parti berjaya menguasai majoriti kerusi di Dewan Rakyat. Justru baginda mencadangkan kepada ketua-ketua parti yang terlibat agar kerajaan perpaduan dibentuk. Bagaimanapun, pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menolak saranan agung agar mereka membentuk kerajaan bersama PH. Selepas ditolak, PH akhirnya membentuk kerajaan bersama dengan BN sebelum turut disertai parti-parti lain di Sabah dan Sarawak. Sultan Abdullah akan digantikan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang akan menaiki tahta pada 31 Januari ini untuk memerintah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 selama 5 tahun akan datang. Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari menemplak dakwaan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin bahawa kerajaan melakukan pelbagai salah guna kuasa ke atas musuh politik mereka.
Sebaliknya, Taufik berkata akta yang dinyatakan seperti akta hasutan, akta komunikasi dan multimedia dan akta perhimpunan aman lebih banyak disalahgunakan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke atas pihak yang menentang kerajaan ketika pentadbirannya. Malah katanya pelbagai agensi kerajaan termasuk pihak polis dan pasukan simpanan persekutuan turut dikerah Perdana Menteri keempat itu bagi menekan musuh politiknya dan menghalang kebebasan rakyat untuk berhimpun dan menyuarakan pandangan. Katanya jika diimbau kembali, waktu Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali pertama, akta-akta itu dipergunakan dengan lebih dahsyat. Ketika itu, FRU dan polis digunakan untuk mengenakan kekerasan bagi menghalang hak kebebasan bersuara rakyat Malaysia. Daim yang merupakan bekas Menteri Kanan serta diketahui sebagai orang kepercayaan Mahathir menggesa orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gesaan itu dibuat selepas dia diheret ke mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan harta merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. Daim dalam kenyataannya mendakwa kerajaan dan Anwar menggunakan akta-akta tersebut dengan sewenang-wenangnya terhadap pihak yang bersuara dan mengkritik kerajaan atau dirinya. Dia turut membangkitkan persoalan bagaimana Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mempunyai 47 kes pertuduhan rasuah boleh dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Mengulas lanjut, Taufik menekankan bahawa SPRM adalah sebuah badan bebas yang tidak dikawal oleh mana-mana parti politik atau mana-mana pemimpin termasuk oleh Perdana Menteri. Katanya segala siasatan berprofil tinggi terhadap individu-individu tertentu oleh pihak berkuasa adalah satu yang luar biasa dan tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan terdahulu. Taufik turut berkata jika Daim tidak bersalah, dia boleh mencabar segala tuduhan dan membuktikan kebenaran di mahkamah. Katanya Daim dan sekutunya sering menyatakan mengenai rule of law dan tidak ada sesiapa pun boleh menjadi lebih tinggi daripada undang-undang. Jika ada bukti kesalahan, maka siasatan akan dibuat pihak berkuasa seperti SPRM. Tapi kalau dia rasa tidak bersalah, boleh cabar keputusan itu di mahkamah. Itu adalah cara yang terbaik. Sekiranya ada salah laku, maka proses pembicaraan dan pendakwaan itu akan berlaku. Jadi saya nasihatkan kepada Tun Daim supaya menghormati proses undang-undang dan fokuslah kepada untuk membuktikan anda tidak bersalah. Menurutnya, fokus kerajaan hari ini adalah untuk membersihkan sistem pentadbiran terdahulu yang kucak-kacir serta membersihkan individu-individu yang didakwa terpalit dengan kes rasuah. Taufik berkata kerajaan pimpinan Anwar juga tidak pernah menghalang kebebasan bersuara serta perhimpunan aman oleh pihak yang tidak sehaluan dengan kerajaan selagi perkara itu tidak melanggar undang-undang. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.